يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dimuliakan para imam dan para bilal, barisan pegawai masjid, seterusnya yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kuliah kita minggu dan juga bulan yang lalu kita telah pun selesai membincangkan secara detail tentang hukum-hukum tajwid pada suratul Fatihah. Selesai kita baca semuanya dan selesai juga kita bincangkan kesemuanya ayat daripada suratul Fatihah. Namun pada malam ini saya bercadang untuk meneruskan kepada surah yang berikutnya. Tetapi sebelum kita memulakan perbincangan kita di surah yang baru, suka saya nak ulangi tentang beberapa perkara yang perlu tuan-tuan ambil tahu dalam kita menghayati dan juga memperelokkan bacaan kita di dalam suratul Fatihah. Yang paling utama ialah hendaklah kita ini membaca suratul Fatihah itu dengan betul dan tepat hukum bacaan tajwidnya. Itu yang paling utama. Selain daripada itu, kalau kata tuan-tuan ini orang yang berminat ataupun orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah, maka eloklah juga tuan-tuan hiasi bacaan suratul Fatihah tuan-tuan itu dengan tarannum. Dia bukan satu kewajipan, tetapi ia satu galakan. Kerana dengan galakan itu dapat memperelokkan lagi bacaan tuan-tuan. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan ini ataupun puan-puan ini orang yang tak minat dalam berlagu-lagu ni, saya tak minat ustaz lagu-lagu ni, lara katanya. Contoh, saya bukanlah kata semua, ada setengah orang dia tak suka, jangan katakan melagukan Quran, dia nak nyanyi negaraku pun dia berat mulut setengah tu. Kalau kat sekolah, zaman dia sekolah dulu, bila perimpunan mingguan ada nyanyi lagu negaraku, dia kunci mulut, tak nak buka mulut. Pasal apa? Saya ni tak gemar nyanyi-nyanyi ni. Ada setengah orang macam tu. Tak apalah, kalau yang tak minat tu tak jadi masalah. Tidaklah menjadi satu kepaksaan kepada orang yang tak minat. Tetapi kalau sekiranya kita ni orang yang minat, tambahan pula Allah Ta'ala bagi kita ni satu kelebihan pada setiap orang ataupun setengah orang yang ada mempunyai suara yang merdu, sedap bila dengar. Kalau di rumah tu, orang rumah kita suka menor dengar suara kita, bang macam nyanyi sikit. Ada setengah tu begitu. Yang suaminya suara sedap tu, isterinya kata abang macam nyanyi sikit. Dia suka dengar suami nyanyi.
Ataupun yang bininya suara sedap, suaminya kata, "Cik, awak nyanyi sikit, saya rasa nak dengar suara awak nyanyi, suka mana dengar awak nyanyi." Kalau yang suka nyanyi itu kelebihan lah. Jadi kadang-kadang ni yang suka menyanyi ni, kadang-kadang dia bukan saja suka nyanyi lagu yang selain daripada Quran, malah dalam bacaan Quran pun dia suka lagu kan. Persoalan sekarang ni, boleh ke tidak lagukan Quran? Itu yang saya nak bawa pada malam ini sebelum kita masuk ke dalam surah yang berikutnya. Boleh ke tidak kita melagukan Quran? Okey, boleh ke tidak? Dalam beberapa hadis yang direkodkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah pun bersabda yang mengatakan bahawasanya zayyinul Quran bi aswatikum. Nabi SAW bersabda, zayyinul Quran, hiasilah bacaan Quran, bi aswatikum, dengan suara-suara kamu. Dari sini kita nampak hadis ini adalah satu saranan daripada Nabi SAW untuk kita ini menghiasi bacaan Quran kita itu dengan melagukannya. Dan selain daripada itu, ada juga hadis yang lain yang disebutkan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan di kalangan kami orang yang tidak melagu-lagukan Quran. Maknanya kita faham di sini, Nabi itu bagi satu galakan kepada kita, kalau nak cantik baca, hiasi dengan lagu. Tetapi lagu yang macam mana kita nak bawa? Lagu Siti Nurhaliza ke? Lagu rock kapak ke? Rock pisau ke? Rock senapang ke? Kita nak buat macam mana? Jadi lagu ini tidak dinyatakan secara jelas lagu yang macam mana. Okey? Cumanya kebanyakan yang kita dengar, lagu Quran ini biasanya diambil daripada rentak-rentak irama yang datang daripada Arab. Itu banyak kita dengar. Tak ada lagi kita dengar orang bawa lagu dalam Quran, dia bawa lagu kumpulan rock. Tak ada. Metallica ke apa sahaja kumpulan rock yang kita kenal, tak ada lagi kita dengar orang bawa baca Quran dengan lagu-lagu yang macam tu. Yang kita dengar banyak sekali, boleh kata majoriti yang kita dengar dalam kaset ke, dalam CD ke, dalam YouTube ke, yang lagu-lagu ni banyaknya ditiru daripada rentak-rentak lagu Arab. Okey. Oleh sebab itu kita kalau kena faham lagu ini, kalau lebih baiknya, bukan lebih baik, dan yang cara bagusnya memang kena ambil lagu yang dibawa oleh syekh-syekh Arab sahaja. Tidak boleh bawa lagu selain daripada itu. Kod kita lah kata, awak ni dah jemu lah dengar lagu Arab. Awak orang Melayu. Awak kalau torih terkeluar Melayu, tulisan Melayu terkeluar katanya. Jadi kalau setakat darah je Melayu tapi lagu Arab tak sedap, tak ori katanya. Awak nak bawa lagu Arab lah, dibubuh lagu Ziana Zain dalam baca Quran, dia tak jadilah, tak boleh. Itu nampak macam nak main-mainkan Al-Quran. Tapi kalau kita ambil daripada lagu-lagu rentak Arab ini, dibolehkan. Tapi dia bukanlah satu kewajipan. Saya ulang balik, dia bukan satu kewajipan. Dia tak wajib seseorang itu baca secara berlagu-lagu, tak wajib. Tapi kalau nak baca, boleh ke tak? Boleh, dibolehkan. Tidaklah ada pahala yang khusus kalau sekiranya tuan-tuan ini baca berlagu, tak ada pahala khusus. Dan juga tidaklah menjadi dosa kalau sekiranya tuan-tuan ini melagu-lagukan bacaan tuan-tuan itu dengan bacaan Quran. Tak ada dosa pun. Dosa pun tidak, pahala ekstra pun tidak. Jadi jangan tuan-tuan resah hati. Saya ni tak pandai lagu. Ada setengah orang dia tak pandai lagu, dia tak berapa reti. Saya ni kalau lagu-lagu ni boleh lah ustaz, tapi lagu saya tu tak adalah mahir sangat. Macam kori-kori yang dalam YouTube tu, saya tak berapa reti sangat. Adakah pahala bacaan saya kurang kalau nak dibandingkan dengan kori-kori ni? Tidak ada kurang sedikit pun. Yang baca berlagu tak ada pahala yang lebih daripada orang yang baca tak berlagu.
Cumanya kalau kita baca Quran secara bertajwid elok, itu pahala lebih lah. Pasal apa? Kita baca Quran dengan sebetul-betulnya sebagaimana Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cumanya lagu ni kalau kita tengok orang-orang Arab, mereka ini sehingga ada di antara setengah pakar-pakar yang burdah-burdah Arab ni, mereka menamakan lagu-lagu ini kepada 7 nama. Dia ada buat 7 nama pula. Kalau Arab dipanggil maqamat. Maqamat ni maknanya maqam-maqam tu lah, tingkatan-tingkatan lagu tu. Jadi mereka menamakan lagu-lagu ini dalam satu ayat yang berbunyi sun'a bisahar. Sun'a bisahar. Sun'a bisahar. Sa daripada perkataan soba. Nun daripada perkataan nahawan. Ain daripada perkataan ajam. Ba daripada perkataan bayati. Sin daripada perkataan sika. Ha daripada perkataan Hijaz. Dan ra daripada perkataan Ros. Ni 7. Soba, nahawan, ajam, bayati, sika, Hijaz dan juga Ros. Ni daripada perkataan, daripada ayat sun'a bisahar. Ada setengah orang, apa kelaku taranum ni? Awak biasa dengar orang sebut taranum. Dia berkata lagu ni ada lain-lain. Ya, ada lain-lain. Jadi lain-lain tu kalau susah nak ingat, boleh ingat satu ayat sun'a bisahar. Sun'a bisahar ni soba, nahawan, ajam, bayati, sika, Hijaz dan juga Rost. Saya bukanlah nak buka kelas taranum ni, tuan-tuan jangan salah faham. Ustaz hari ni tak ngajar tajwid, dia ngajar taranum pula. Saya tak buat kelas taranum pun, saja je nak cerita sikit-sikit sebelum kita masuk ke surah baru. Saya bukan buat kelas khusus lepas ni tuan-tuan tukar pula nama kat TV tu, Ustaz Karamah ngajar taranum. Bukan, tidak, tak ajar taranum pun, kita ajar tajwid lagi. Cumanya saja saya kongsi. Jadi kalau kita nak melagukan Quran, biarlah asalnya daripada salah satu daripada 7 itu. Salah satu daripada 7 itu. Jangan bawa melodi lain. Maksudnya rentak lain tu tak diiktiraf lah. Kalau tuan-tuan baca, orang boleh kata tuan-tuan tu sesat boleh jadi. Tuan-tuan kata, ish, tak naklah pakai salah satu daripada 7 ni, awak pakai lain punya. Tak boleh. Bukanlah sampai haram tidak, tapi lain tak pernah dibuat orang. Kalau pakai salah satu daripada 7 ni, rentak-rentak yang daripada 7 ni, itu adalah satu kebiasaan yang kita biasa dengar orang-orang Arab pakai. Kalau tuan-tuan dengar lagu Arab, tuan-tuan dengar lagu Arab, lagu-lagu Arab lama lah, bukan lagu Arab yang kini ni, yang moden ni. Lagu Arab kini moden dia lain, dia dah macam lagu kita lah. Dia tak ada seni budaya dia tu, tak ada dah. Dia dah lagu dia lain dia bunyinya. Kalau lagu Arab yang klasik, kebiasaannya kita dengar dia mengambil semua daripada salah satu daripada 7 ini. Sebab itu setengah pendapat mengatakan melagukan Quran itu haram. Ada setengah pendapat. Pendapat yang saya maksudkan ini ialah, boleh kata sebahagian ulama-ulama Quran yang duduk di sebelah Hijaz, di sebelah Syam, di sebelah Yaman, mereka tidak iktiraf lagu-lagu ni. Sehingga ada setengah yang tegas mengatakan melagukan Quran itu haram, katanya. Namun ada juga sebahagian yang duduk sebelah sini, yang duduk belah Mesir ni, belah Sudan ni, mereka menerima pakai lagu-lagu ini. Maknanya mereka membaca Quran itu dengan cara yang lagu.
Maknanya dia buat bacalah berlagu. Kalau tuan-tuan pergi belah sana demo yang belah-belah Hijaz yang saya sebut mula-mula tadi, mereka yang setengahnya tegas, bukan semua ya, yang setengahnya tegas, mereka kata tak boleh baca Quran lagu-lagu ni, tak boleh, haram kata mereka. Kerana mereka kata lagu ni ialah ilmu muzik, bukannya ilmu Quran. Tak dinafikan apa dia kata tu, betul lah, dia bukanlah ilmu Quran. Sebab itu saya pesan, kalau yang paling penting ni tuan-tuan kalau nak baca Quran, biar betul tajwidnya, jangan betul lagunya. Kerana kalau kita letakkan lagu sebagai keutamaan dalam bacaan kita, sebelum kita melihat, kita menjaga hukum tajwid, maka silaplah bacaan kita. Boleh jadi bacaan kita itu tersasar daripada bacaan yang tepat. Kalau sekiranya kita letakkan lagu tu yang penting. Yang penting sedap. Betul tak betul cerita lain. Tak boleh kata macam tu. Dia kena betul tu yang penting. Sedap tak sedap tu kira nombor 2. Itu yang kena faham. Atau kadang-kadang kita orang Melayu kita, kadang-kadang bila imam baca tak berlagu ni, kita marah kadang-kadang. Pasal apa nak marah? Yang pentingnya dia baca betul dah. Dia baca sebutan tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya, hukum panjang pendek, dengung, apa semua, waqaf, tidaknya betul, kira handai lah, layak lah jadi imam ke apa ke. Tapi kita ni kadang-kadang bila kita faham, awak tak boleh lah kalau tak sedap-sedap ni, baca tak lagu ni, awak tak boleh lah, tak suka lah, kadang-kadang gitu. Tak boleh lah macam tu. Tu kita kena faham. Yang penting bacaan betul, bukannya lagu tu yang sedap. Kalau ada bacaan betul, datang pula bonus suara sedap, baca sedap, itu kira bonus lah juga pada kita, pada orang yang dengar, pada orang yang mengikutinya, bonus lah. Tapi kalau kata demo tak reti lagu, demo reti bacaan demo tu tepat tajwidnya, itu pun dah bagus. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke sebelah negara Arab, orang Melayu kita tahu, orang Melayu kita dia sedap suaranya, orang Melayu kita handai, suara sedap-sedap. Kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab, kalau tuan-tuan pergi Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi, tak jumpa lah. Pasal apa? Di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, imam dia semua handai-handai, baca betul, lagu sedap. Di masjid besar macam tu. Tapi kalau tuan-tuan pergi masjid-masjid kampung ni, macam saya dulu bila duduk di Mesir, kita pernah pergi tengok masjid-masjid kampung di sana. Masjid-masjid kampung di Arab ni, setengahnya imam tu dia baca tak sedap pun, dia baca mendata je. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Macam tu bacanya. Waladdallin. Kerah macam tu je. Tak ada lagu, tapi tepat tajwidnya. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke masjid-masjid macam Masjidil Haram, memang tak jumpa lah. Sebab imam sana semuanya power-power. Itu maknanya sekarang ni, kalau kata bacaan betul, kita terima. Dan kalau kata dia ada suara yang baik, itu lagi bagus sebenarnya. Cuma kalau kata tak ada, jangan kita marah. Awak tak nak semayang kat situ. Macam kita lah. Kita ni kalau sembahyang tarawih, kita suka cari masjid yang baca sedap. Kalau masjid tu imam dia baca biasa, kita tak nak datang. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Sama je semua. Yang pentingnya baca ni betul. Okey? Baik, inilah 7 lagu yang kalau kata tuan-tuan berminat nak melagukan, ini kena ambil salah satu daripada 7 itu. Jiharkah. Okey, Jiharkah ni dia salah satu daripada nama bagi ajam. Jiharkah. Ada orang Jiharkah ni ada setengah orang yang kenal ilmu tarannum, dia tahu pula Jiharkah ni dia nama bagi ajam lah. Setengah orang menamakan ia sebagai nama ajam. Baik, saya nak kongsi sedikit sebelum kita masuk surah baru tentang lagu-lagu yang saya sebutkan sebentar tadi. Daripada 7 itu, maka tuan-tuan boleh memilih mana yang tuan-tuan rasa tuan-tuan suka dan tuan-tuan boleh buat. Kalau kata tak boleh buat, boleh belajar. Tapi kalau tak boleh juga, jangan terjun sungai. Awak fras rasanya ustaz. Sobah boleh buat, Nahawan boleh buat, Jiharkah boleh buat, Bayati boleh buat, Hijaz boleh buat, Ros boleh buat, tiba-tiba Sikah tak boleh buat. Awak nak terjun jambatan belanja lah, usah, tak payah, tak ada masalah pun kalau tuan-tuan tak reti. Okey, baik, saya ambil contoh yang pertama, Sabah.
Soba ni bunyinya macam mana? Bunyinya lebih kurang macam ni lah. Saya bukanlah orang yang pandai sangat dalam taranum ni. Saya bukanlah pakar, cuma tahulah sikit-sikit macam mana rentak bunyi soba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bunyinya. Bunyinya macam bunyi orang pandai basir sikit. Atau bunyi gitu. Boleh kan? Itu lagu soba. Okey, Nahawan pula. Nahawan ni macam imam kita baca. Ustaz Zulkifli suka baca. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Nahawan namanya. Nahawan ni orang kata lagu sedih lah. Sedih kalau dengar tak nak teroyok rasanya. Ya. Itu Nahawan. Okey, kemudian Ajam. Ajam, lagu macam Imam Maghrib kita buat tadi. Imam Maghrib kita dia suka bawa lagu Ajam, lagu jiharkah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang panggil Ajam, ada setengah orang panggil jiharkah, tapi rentaknya lebih kurang sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagu dia macam ceria sikit bunyinya. Okey. Biasanya orang bawa lagu ni kalau cerita pasal syurga. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu lagu macam itulah, cerita pasal benda-benda yang seronok. Cerita pasal benda yang happy. Okey. Kemudian ada yang namanya bayati. Bayati ini biasa kita dengar lah. Kita dengar bayati. Kalau kata orang Melayu kita ni popular lah lagu bayati ni. Yang selalu bawa dalam baca apa namanya? Yang apa ke nama yang orang perempuan kita selalu masuk. Berzanji. Marhaban. Ni geng-geng muslimat selalulah ya. Okey. Bayati ni macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagu bayati namanya. Okey.
Kemudian dia ada lagu Sika. Lagu Sika ni susah sikit lah, saya pun tak apa nak reti sangat bunyinya, tapi ada dah lebih kurang. Saya cerita dulu lah. Sika ni dia macam bunyi, tuan-tuan baca takbir raya. Takbir raya bersi Melayu, bukan bersi Arab. Arab bersi dia lain. Arab kalau baca takbir raya bunyi lain. Pergi di Mekah lain, pergi di Mesir lain. Kalau Mekah tuan-tuan dengar, dia tak sama macam kita. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bunyi Sika lah tu. La ilaha, teroyak pula saya baca huruf itu ya. Okey. Kalau kata Arab, dia tak baca gitu. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah, dia punya takbir tak ambil lagu Sika. Dia buat lain sikit, dia buat macam Ras pada macam Bayati pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kalau di belah-belah Saudi itu, dia punya takbirnya lain macam kita, tak macam kita. Kalau pergi ke Mesir, langsung lagu tak ada. Saya masa duduk Mesir, takbir dia pun tak ada lagu. Saya masa tu dah biasa berlagu, kita dengar Allah takbirnya tak ada lagu. Macam mana takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita dengar macam tak ada lagu. Kan? Kalau di sana lah, kalau pergi ke Mekah tu ada juga lagu-lagu sikit. Tapi kalau kita buat lagu sedih. Lagu sedih tu biasanya lagu Sika. Kalau kita baca Fatihah macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia macam lagu takbir raya sikit. Itu lagu Sika. Kemudian dia ada Hijaz. Hijaz macam Imam Maghrib juga macam tadi. Imam Maghrib kita handai dia bawa lagu macam-macam. Ada kala dia bawa lagu Ajam, kadang-kadang dia bawa lagu Hijaz. Lagu Hijaz macam mana? Lagu Hijaz pun antara lagu yang orang kita suka benar. Suka sangat. Kalau tuan-tuan dengar setengah Bilal tu, bukan saja lagu Hijaz ni bukan saja dibaca dalam bacaan Quran, bukan saja dibaca dalam berzanji rentak ini, kadang-kadang dibawa dalam azan dan iqamah setengahnya. Okey. Lagu Hijaz. Lagu Hijaz macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada bunyi gitu. Lagu Hijaz ni popular lah, orang kita suka bawa. Kadang tu dibawa dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bunyi gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bunyi Hijaz namanya. Okey. Dan terakhir namanya Rast. Rast ni kadang-kadang setengah orang kita suka bawa. Tapi biasanya tuan-tuan tak perasan sangatlah Ras ni, sebab kebanyakan yang bawa Ras ni orang yang biasa sahaja bacaan dia. Dia baca tu secara sederhana saja. Dia tak ada lagu-lagu
yang merdu. Kadang-kadang dia bawa lagu tu nampak macam bukanlah mendata sangat, dia biasa, lagu biasa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagu dia nampak biasa je, lagu tu ros. Tapi semua lagu-lagu ini adalah satu seni dalam kita menghiasi bacaan Quran. Dia bukan wajib ya, cuma dia satu galakan saja. Kalau kata tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh belajar lah, cari mana-mana kelas-kelas yang khusus tentang mempelajari balada-balada ini, rentak-rentak ini. Ataupun tuan-tuan galak-galak kalau dengar bacaan-bacaan dalam YouTube, dalam TV yang tuan-tuan suka rentaknya, yang tuan-tuan suka tiru rentaknya, dan tuan-tuan mampu untuk menirunya. Saya pun asalnya tak belajar secara khusus. Saya boleh lagu-lagu ni pun sebab rajin mendengar, rajin dengar. Saya dulu masa sekolah tahfiz dulu, ustaz saya setiap kali hari Sabtu Ahad ataupun setiap kali sebelum maghrib, dia suka putarkan kaset-kaset Quran yang dibaca oleh qori-qori yang berbeza. Ada yang dia buka lagu qori tu baca lagu Hijaz, ada yang bawa lagu Bayati, ada yang bawa lagu Ras. So saya biasa dengar 3-4 tahun duduk kat tahfiz, dengar itu je. Atau tak ke boleh tangkap? Boleh tangkap sudahnya. Dia macam tu lah tuan-tuan. Macam lagu Negaraku, tuan-tuan asalnya tak hafal lagu Negaraku, tapi macam mana tuan-tuan boleh tahu bunyi lagu Negaraku tu sampai tuan-tuan hafal? Kalau kata tak ada muzik pun tuan-tuan boleh nyanyi, maknanya sebab tuan-tuan selalu dengar. Tiap-tiap kali perimpunan dengar ada majlis kebesaran bersama dengan VIP raja-raja, tuan-tuan dengar. Jadi akhirnya tuan-tuan dapat hafal rentak lagu itu. Macam tu jugalah bacaan tarannum ini. Nak tuan-tuan dapatkannya dengan cara tuan-tuan kena rajin dengar. Lepas tu, lepas dengar, dia jangan dengar je. Katakanlah tuan-tuan ni nak dapatkan benda tu, tuan-tuan jangan dengar je. Awak dengar tak mahu pun boleh? Tak boleh. Dia kena dengar dan juga tuan-tuan praktis. Cuma praktis ni kadang segan. Kita segan sikit. Saya dulu pun masa nak praktis segan. Cuba bawa dalam bacaan Quran. Kawan-kawan gelak masa mula-mula dulu. Masa mula-mula saya nak cuba tiru ni, kawan-kawan gelak. Contoh kata kawan-kawan saya yang mengaji sama saya, dia kata, apa lagu kopi tu? Sebab kita tak kerti lagi, baru nak cuba-cuba praktis. Tapi kalau kata dah lama-lama praktis, kita dah tahu rentak dia bunyi macam mana, kita ikut, cuba, akhirnya dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan bolehlah ikut salah satu daripada 7 tadi. Okey, jangan tuan-tuan rasa stres. Kena baca lagu lepas ni, kalau tak lagu tak syok. Jangan. Boleh kalau kata tuan-tuan tak baca pun tak apa. Okey. Cumanya kalau kata ada lagu tu, tuan-tuan jadi puas. Kan? Sebenarnya lagu ni pada saya, ni pendapat saya tak ambil pendapat orang lain lah, ni pendapat peribadi saya. Dia sebenarnya lagu-lagu ni bukanlah kita nak main-mainkan ayat Quran tu. Walaupun ada pendapat yang kata haram kerana ia bukan ilmu daripada Al-Quran tetapi ilmu muzik. Setengah yang pendapat yang mengatakan haram ni tegas, mereka kata macam tu. Tapi saya nampak tarannum ini dia bukanlah nak memain-mainkan Quran. Kalau kita memang niat nak main-main, memang dosa lah kita. Tapi kita bukan ambil lagu-lagu ini untuk kita bermain-main dengan membaca Quran itu. Tapi kita ambil lagu-lagu ini tujuannya untuk memberikan keseronokan kepada diri kita dalam membaca Quran. Itu pertama. Yang keduanya, kadang-kadang lagu ini membantu kita untuk kita baca Quran tu dengan khusyuk, dengan lebih mendalam rasa tadabbur kita. Macam contohnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan semayang katakan, tuan-tuan semayang di belakang imam yang baca lagu macam maghrib tadi, tuan-tuan dengar lagu imam kita, kemungkinan tuan-tuan punya semayang tu
tuan-tuan akan jadi khusyuk. Kemungkinan bukanlah benda tu confirm dapat khusyuk. Saya tak khusyuk Ustaz, saya dengar imam saya baca kopi itu je saya teringat juga kat rumah, teringat juga kat dapur. Itu masalah tuan-tuan lah. Tapi setengah orang bila dia dengar imam depan dia baca lagu-lagu ni, dia rasa khusyuk sembahyang dia tu. Dia jadi hayati. Walaupun nama bini dia bukan hayati, tapi dia hayati. Dia rasa sembahyang dia tu khusyuk, tak terfikir benda lain, tak terfikir dia benda-benda dunia ni, tak fikir, dia tertinggal kejap bila dia dengar orang baca sedap-sedap ni. Sebenarnya dia membantu juga sebenarnya. Bukanlah kita nak kata kita nak main-main ke lagu ni, tak. Kita ambil lagu ni supaya bila kita dengar, kita sebenarnya lagu ni tak katakan orang lain, kita sendiri dengar pun kita syok. Apatah lagi kalau orang lain dengar. Kalau tuan-tuan duduk belakang imam yang baca lagu, tuan-tuan syok sembahyang. Uish, tak sedap diri-diri. Rupanya dia baca 3 muka surat, habis surah Yasin dia baca. Punya sedap dia baca. Kadang-kadang tu dia baca panjang mana pun tuan-tuan tak perasan. Okey, kan benda tu membantu sebenarnya. Cuba kalau saya bukan nak kata mana-mana orang, tidak kan. Tapi cuba contohnya, saya ambil contoh mudah lah kan. Kalau kata kita dengar lah, misalnya kita ada orang yang ataupun imam kita yang baca tak berlagu, dia baca mendatar macam saya kata tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Keras macam tu je, tak ada lagu. Tiba-tiba dia bawa surah sejadah, merampui kita kat belakang. Ya Allah, panjang surah sejadah buatnya. Lepas surah sejadah sambung pula surah insan. Ya Rabbi, panjangnya. Awak dah nak kerja. Kita kan akan kita, bukanlah saya kata semua. Kita kemungkinan kita boleh kata ramai yang akan rasa macam tu. Ya Rabbi, bacanya dah lah tak lagu tu, panjang lah tu. Tak tahu ke awak nak kerja? Yang pencin mengaku nak kerja. Kalau kata imam tu baca tak lagu, kaki lenguh. Cuba kalau yang baca tu berlagu-lagu, kata kalau tuan-tuan seronok dengarnya, dia baca surah sejadah 6.40 tak balik lagi pun tuan-tuan tak heran. Habis sembahyang Assalamualaikum pukul 7 dah. Baru habis. Punya syok. Itu pun bila balik tu tak berampui. Tak ada berampui. Balik tu endah je rasanya. Syok nak rasanya hari ni. Pagi ni rasa sembahyang di belakang Kaabah katanya. Setengah tu. Maknanya dia bukanlah sesuatu yang melarangkan kita. Walaupun ada pendapat yang kata dia merupakan haram, itu kita tak apa, kita hormat. Mungkin dia tak setuju, mungkin pada pandangan dia setengah orang bila mengutamakan lagu ini sehingga kadang-kadang tu tajwidnya salah. Mungkin dia pendapat dia macam tu. Tapi pada saya macam saya kata tadi, tajwid yang mula-mula. Kalau tuan-tuan dah betul baca tajwidnya, tuan-tuan nak hiasi dengan lagu Taranum ini, silakan, tak ada masalah. Okey, kalau tuan-tuan mampu, okey, tak jadi masalah, kerana ia merupakan satu yang menyeronokkan kita bila kita dengar Quran. Kita dengar Quran tu kita seronok. Kalau kita semayang kita seronok. Kita kalau baca kita jadi macam lagi seronok, nak baca banyak-banyak. Macam tu. Okey, jadi tak ada masalah untuk kita ambil Taranum ini kita bawa dalam bacaan Quran kita, dia tak jadi salah ya. Cumanya kalau kata tuan-tuan salah baca, itu akan jadi masalah lah, sebab tuan-tuan mengutamakan yang tak sepatutnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan, kita masuk surah yang baru. Tak sempat saya akan sambung pada minggu depan, kita bawa ke surah An-Nas insyaAllah. Lagu-lagu ini kalau tuan-tuan nak buat catatan, boleh buat. Siapa-siapa yang nak tahu lagu ini secara detail, saya minta maaf, saya tak boleh bawa dengan masa yang singkat ini. InsyaAllah kalau kata ada masa, saya akan cuba hiasi dengan masa-masa yang akan datang. Ataupun tuan-tuan yang berminat, tuan-tuan boleh tengok lagu-lagu ini dalam YouTube. Tuan-tuan minat lagu yang mana, tuan-tuan nak cuba dengar, cuba tiru kebisalan kata. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala keterangan kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup pengajian pada malam ini dengan baca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.